اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang dengan taufik dan inayah daripada Allah memberi kepada kita kelapangan masa untuk berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita berhenti pada 281 wa kharaja bis sujudi ar-ruku', pada bab firiddah, bab pada menyatakan hukum murtad ni wal iyazubillah, pada terjemahan kitab Fathul Mu'in pada muka 281. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kharaja bis sujudi ar-ruku'u li'anna suratahu taqa'u fil 'adati lil makhluqi kathiran bi khilafis sujud. Kata pengarang rahimahullah, tidak termasuk bersujud iaitu rukuk kerana adegannya banyak terjadi dalam peribadatan penghormatan terhadap makhluk lain. Terhadap makhluk lain halnya dengan adegan sujud. Adegan ni macam cerita apa-apa, perbuatan, rupa-rupa, surah. Jadi sebelum ni dia kata dalam matan Qurratul Ain, dia kata wa sujudin li makhluqin, sujud kepada makhluk. Makna sujud kepada makhluk ni dihukumkan kufur. Zahir perbuatan sujud tu membawa seorang tu kepada kufur. Zahirnya begitu. Walaupun dia dengan Tuhan dia kata tak ada niat pun nak membesarkan sesuatu tu, itu dengan Tuhan lah. Tapi perbuatan sujud ini pada hukum zahir dihukumkan kufur dan dia kena taubat. Sebab apa? Sebab kita disuruh untuk hukum secara zahirnya. Kerana perbuatan sujud ni perbuatan yang tidak berlaku, tidak dibuat kecuali ketika sembah, ketika menyembah. Maka kata pengarang, wa kharaja bis sujud ar-ruku', keluar dengan kata sujud itu rokok. Jadi rokok hukum dia berbeza. Macam sujud tadi terus dihukum dengan kufur, rokok berbeza. Kenapa? Li'anna suratahu taqa'u fil 'adati lil makhluqi kathira. Kerana rupa rokok ini berlaku pada adat bagi makhluk pada banyak keadaan. Tunduk ni sama-sama makhluk ni biasa berlaku. Jadi benda itu tidak khusus perbuatan menyembah, perbuatan beribadat. Kalau rukuk ni sebab sama-sama makhluk, kadang kita tunduk. Nok kalau orang jepung dah. Jepung tunduk aja. Tak berhenti tunduk lagi tunduk. Haid lah kita, haid lagi. Jadi orang perbuatan tunduk ini berlaku banyak pada adat, pada maksud dan perkara-perkara selain daripada pengibadatan. Maka ketika itu dia ada qaid. Nak hukum jadi murtad itu ada syarat dan ada qaid dia. Bi khilafis sujud, lain keadaan sujud. Kerana keadaan sujud ini dia khusus menunjukkan kepada peribadatan, penyembahan. Jelas ni? Kemudian kata pengarang, qala syekhuna, na'am yadhharu anna mahallal farqi bainahuma
indal itlaq bi khilafi ma law qasada ta'zima makhluqin birruku' kama yu'azzamu Allah Allah ta'ala bihi fa innahu la syakka fil kufri hina idzin intaha. Kama yu'azzimu kama yu'azzimu ataupun boleh juga kama yu'azzimu atau kama yu'azzamu Allahu bihi. Kata pengarang, guru kita berkata, memang adalah zahir bahawa tempat dibezakan antara rukuk dan sujud adalah dalam keadaan mutlak, secara umum, secara mutlak. Lain halnya apabila dengan berukuk itu dimaksudkan untuk mengagungkan makhluk sebagai mengagungkannya kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya tiada ragu lagi di sini adalah dihukumi kufur. Habis, selesai kalam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi tuan syekh kita murid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata guru dia, qala syekhuna, kata guru kami. Penting belajar ni berguru, supaya apa? Supaya kita tidak salah faham, kita tidak jadi sesat dalam cahaya. Kita ingat ke kita tahu, kita ingat ke kita rasa faham dah, betul dah, tapi rupanya salah. Banyak kerap kali kalau kita faham gini, kalau tidak dibetulkan pemahaman oleh guru kita, boleh jadi kita faham dengan makna salah. Faham dengan makna salah. Itu pentingnya ilmu ini berguru satu. Yang kedua, muzakarah. Muzakarah pun sama, terutamanya bagi penuntut ilmu syariat ni kena muzakarah. Kenapa muzakarah? Untuk tengok kefahaman kita sama tak dengan kefahaman kawan kita. Tak, kalau kita mengaji, kalau menadah sekali, lepas pada menadah itu, lepas mengaji itu, bincang ni tadi belajar gini, maksud gini. Tiba-tiba kata tak betul tu. Tak betul, kita tahu lah. Maknanya kefahaman kita selama ni tak betul, ataupun kefahaman kawan kita tu tak betul. Sebab itu dia muzakarah ni dia boleh bandingkan. Boleh bandingkan adakah kefahaman kita benar sebagaimana yang dikehendaki oleh pengarang musannif. Maka kata guru kami, naam, betul lah demikian. Maknanya hukum ada beza antara sujud dengan rukuk. Mana kalau rokok ni tak jadi kufur lagi. Tapi na'am dengan makna istidrak. Namun yadhharu anna mahallal farqi, zahirnya bahawa tempat berbezanya hukum itu bainahuma, antara rukuk dengan sujud, indal itlaq, ketika umum. Ketika kita nak bandingkan antara rukuk dengan sujud. Sujud, kalau sujud kepada makhluk, memang kufur. Benda ni perbuatan menjatuhkan, menyebabkan kufur. Kalau rokok pada makhluk, tak lagi. Ada beza. Jadi tidak kufur lagi. Okay? Jadi itu ketika itlaq. Adapun bi khilafi ma law qasada, lain keadaan kalau seorang itu mengqasadkan ta'zima makhluqin, dia mengqasadkan nak memuliakan, mengagungkan makhluk, birruku', dengan cara rokok. Dia nak memulia dan mengagungkan makhluk dengan rokok. Kama yu'azzamullahu bihi, sebagaimana diagungkan Tuhan dengan rokok. Kita rokok kepada Allah kerana mengagungkan Tuhan. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Aku doa tu kan, atau tu tasbih kita masa rokok kan, subhana rabbiyal azim. Kenapa? Kerana hanya yang azim sahaja berhak ditundukkan kepala kita. Maka dia ni tunduk ke makhluk sebagaimana dia kiasatkan tunduk ke Tuhan. Masa rokok kepada Tuhan tu ibadat, rokok dengan niat ibadat. Begitulah dia niatkan rokok dia kepada makhluk. Nampak tak? Hak ni tak perlu tunggu sujud. Dia rokok tapi ada niat nak mengagungkan makhluk sebagaimana diagungkan Tuhan. Fa innahu la syakka fil kufri, maka sesungguhnya tidak syak lagi pada kekufuran. Tak syak benda ni menyebabkan kufur. Hina izin, ketika itu hina id qasada ma dzukir, ketika mana diqasadkan yang tersebut tadi. Boleh.
Sebab itu tak boleh membuat perbuatan-perbuatan yang mana khusus pada ibadat. Sujud, rokok pada tahap macam rokok betul. Tahap rokok ni maknanya tangan kita, tapak tangan sentuh dengan lutut. Kalau sekadar tunduk sikit ataupun kita kata sekadar kita menunduk kepala, itu tak ada, bukan rokok lagi ni. Ini rokok dengan makna tunduk yang kalau dalam semayang macam rokok dah sah untuk dikira sebagai rokok. Jadi tunduk yang sedemikian rendah itu kalau buat dengan qasad ta'zim, qasad mengagungkan orang yang kita tunduk tu, maka ini menyebabkan keluar daripada Islam. Kena taubat. Kalau salah tak tahu, kena istighfar kerana dia dosa. Kalau tidak ada niat, tak ada qasad, dia dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi hukum syarak. Maka kena qasad, kena taubat dan kena istighfar daripada dosa tersebut. Okey. Intaha. Wa kamashyin ilal kanaisi. Wa kamashyin ilal kanaisi bizayyihim min zunna wa ghairihi wa ka'ilqa'i ma fihi Qur'anun fi mustaqdharin qala ar-Rujani aw ilmun syar'iyyun wa mithluhu bil aula ma fihi ismun mu'azzamun. Dan murtad jadi kufur, wal-iyazubillah, misalnya berjalan menuju gereja dengan pertikah cara orang-orang kafir, baik dengan cara memakan zunnat, iaitu kain yang diikat pinggang, toga pastur atau sebagainya, atau lainnya, dan misalnya membuang sesuatu bertuliskan Al-Quran ke tempat kotor. Ar-Rujani berkata, atau sesuatu yang ada tertulis ilmu syar'i, dan lebih-lebih ada yang tertulis asma Allah. Gini, sekarang ni selesai dah masalah rokok, sujud. Rokok, sujud selesai dah. Masalah perbuatan-perbuatan yang ada persamaan dengan orang bukan Islam ni, yang mana menyebabkan seorang itu dihukum pada zahirnya kufur. Contoh dia kata wa kamasyin ilal kanaisi, seperti berjalan ke gereja. Jalan awak benda gereja ni bukan jalan saja kadang dah. Gereja ada, kita nak pergi ke lain, kita lalu kat gereja, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Bahkan masuk dia pun, masuk kalau ada hajat ada pun tak ada apa. Cumanya tempat tu bukan tempat yang disuruh untuk kita berada lama, sebab dia tempat orang buat kufur, buat syirik kepada Tuhan. Tapi maknanya ada larangan tak secara khusus? Tak ada lah. Kalau selagi mana kita tidak bersama mereka dalam peribadatan, pergi tengok contohnya, ataupun nak pergi buat penyelidikan, nak buat kajian, ada masalah. Jalan ni maksudnya jalan bergaruk pergi gereja. Bizayyihim, dengan pakaian mereka, pakai dengan pakaian mereka. Ada kalau tempat kita macam pakaian padri tu pakai. Ataupun kalau Tok Cham pakai macam Tok Cham, pergi kat uak. Jadi bergaruk memuliakan tempat ibadat orang. Itu maksud dia. Berjalan ilal kanais, ke gereja, bizayyihim, dengan pakaian mereka. Dengan pakaian mereka. Kalau nak pergi tengok orang mati, contohlah nak pergi tengok orang mati di gereja contohnya, itu tak ada masalah. Menziarahi sekadar ziarah lah, tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan keagamaan, boleh. Terutamanya orang ahli keluarga, ataupun orang yang ada hubungan dengan kita, maknanya benda itu tidak kira salah. Kerana menziarahi jenazah ini secara umumnya dia manusia. Jadi maka masuk ke gereja dengan apa? Bizayyihim, dengan pakaian padri contohnya. Min az-zunnar. Di sini contoh zunnar ni ialah tali kat pinggang. Bisa tengok kat Vatican ataupun padri-padri Hokso, dan dipakai tali kat pinggang ni.
Ada tali kat pinggang. Hak tu alamat yang dibuat oleh khilafah dulu untuk membezakan jubah orang Islam dengan jubah orang bukan Islam. Sebab mereka pun kalau yang ortodok betul lah, yang betul-betul ikut cara atau pakaian agama mereka sebagaimana mereka warisi, terutamanya yang duduk di Timur Tengah. Terutamanya yang duduk di Timur Tengah. Sama lelek-lelek. Maknanya kalau orang tu kita tengok janggut kau ni, janggut. Piah pakai piah juga. Kadang ada serban ni pakai piah juga. Kalau salah orang jenis tak kenal orang, dia cium tangan ni. Ingat Tok Syekh. Ingat Tok Syekh, padahal Tok Syekh agama lain. Kan Tok Syekh agama kita. Sebab pakai yang jubah. Biasa jubah hitam lah Dia jubah hitam. Jadi pada sebahagian pakaian mereka ialah zunnar ni, dia tali ikat pinggang. Bila tali ikat pinggang tahu dah ni agama Kristian. Kalau kita tengok dalam upacara Kristian memang ada benda tu dipakai. Kadang-kadang ada pakai yang tidak ada pakai pun ada. Jadi itu ambil mana tu? Itu khilafah dulu buat tu. Nak membezakan ni orang Islam, ni orang bukan Islam ni. Jadi orang tak salah nak tanya hukum kita cari Tok Syekh lain. Nak tanya hukum angkat nampak janggut. Janggut molek. Memang tak, kalau orang tak kenal memang orang kata memang dia ni ulama lah. Memang ulama. Jadi bezanya bila pakai tu mana orang ni bukan beragama Islam. Wa ghairihi dan lainnya. Maka termasuklah sini pakaian-pakaian keagamaan yang khusus bagi agama. Kalau pakaian hitam saja tak ada masalah. Sebab pakaian hitam ni dia universal, umum. Walaupun maknanya kita kata mereka pakai pada setengah upacara, contohnya ke bumi ke apa dah. Tapi selagi mana dia tu tidak khusus kepada membezakan. Tapi wak ada ni yang ada putih tengah ni, hitam dia tak putih. Tu tak ada tu. Sebab benda putih tu memang dipakai untuk paderi. Lagi ialah kita kata pakaian khusus keagamaan, contohnya Santa Claus ni. Ni dekat-dekat ni musim-musim dia dah ni. Bulan 12 ni. Orang Islam tidak wajar lah, tidak patut kalau anak-anak kita kerja di mana, di shopping kompleks, kerja dengan mana-mana hotel ke ataupun pakaian tu tidak wajar dipakai oleh orang Islam. Sebab cerita tentang Santa Claus ni ialah cerita keagamaan. Benda tu betul tidak tu memang dia orang sendiri petikai dongeng tu. Nampak tak? Tapi dia pakaian yang mana merujuk kepada keagamaan. Dia bukan pakaian yang budaya, bukan. Macam sari ni orang India pakai, Islam tak Islam pun pakai. Cuma orang Islam tak pakai lah luar, tak pakai dekat di luar, bukan tak pakai seluar tak pakai di luar. Sebab tu nampak perut ni. Kalau perut okey boleh tahan tak? Perut 2-3 lapis berlipat. Jadi tak pakai lah luar, dia pakai lah depan untuk lelaki dia. Dia pakai lah di tempat-tempat yang ada bukan yang bersama mahram ke. Tapi benda tu dikira pakaian budaya. Pakaian budaya. Cheongsang dan seumpamanya kan. Ada pun pakaian Santa Claus ni memang pakaian yang keagamaan. Jadi nak berlakon contohnya, nak promosi contohnya, nak tu cari orang agama lain. Cari orang agama lain dan jangan libatkan orang Islam. Ada bos suruh pakai, cari lah. Bukan pekerja tak ada kerja bukan Islam. Okey. Jadi sama juga kalau nak pakai anak kita kan beli. Anak kita nak beli juga topi Santa Claus ke apa. Itu pakaian tu tidak dibenarkan untuk orang Islam. Okey. Wa ka'ilqa'i ma fihi Qur'anun fi mustaqdharin, dan seperti mencapokkan apa yang ada Al-Quran padanya pada mustaqdhar, tempat kotor. Gi buang Quran, tempat buang sampah, atau pijak Quran, atau tohuk dalam tandah, itu semua jika dibuat dengan niat dalam keadaan sedar, ni menyebabkan orang tu kufur. Nampak sebab apa? Sebab itu satu penghinaan kepada agama. Qala Ruyani, kata Imam Ar-Ruyani, au ilmin syar'iyyin, atau mencapokkan
ma fihi Qur'anun au ilmun syar'iyyun au ma fihi ilmun syar'iyyun, mencampurkan apa yang ada dalamnya ilmu syarak. Kitab-kitab agama kita kata. Kitab-kitab agama, Maksurah, Muqaddam, kitab apa? Kitab perukunan, kitab agama, tafsir dan seumpamanya. Campur tepat yang tak sepatutnya, tepat yang hina dan kotor, itu salah satu perkara yang menyebabkan keluar daripada Islam. Wa mithluhu bil aula, dan seumpamanya dengan lebih aula lagi, ma fihi ismu muazzam, yang ada padanya nama-nama yang mulia, nama Tuhan. Contohnya frame ada kalimah Allah, ataupun frame ada ayat Quran. Kita pergi buang tempat kotor, kita pergi buang lah tahu siapa jaga molek tu. Dan macam mana nak luput? Pergi atas jabat agama. Jabat agama yang ada tempat dia kan, Quran lama. Kalau tak ambuh pun kita bakar, lepas tu abu ataupun bekas, kalau sehingga hilanglah tulisan tu, kita tanam di tempat yang bukan laluan orang, yang jarang orang lalu, maka tempat laluan orang. Abu-abu yang baki tempat yang kita bakar tu, kalau kita malah pergi atau ke jabat agama, malah atau kepada tempat pelupusan ayat-ayat Quran ni, kita boleh bakar sendiri. Kemudian bila dah hilanglah tulisan tu, tak ada nampak dah tu, dah acur-acur, kita ambil, kita gali, tanam. Tanamlah tempat yang bukan laluan orang, supaya orang tak pijak. Nak tahu laut boleh juga, tapi musim-musim hujan ni jangan pergi laut sangat, bahaya. Nak tahu sungai pun, nak tahu tu boleh juga, tetapi benda tak mestilah boleh kita tanam pada tempat yang mana kita rasa tidak ada laluan orang. Belakang rumah pun tak apa, tanam tepi-tepi pokok. Ada benda. Okey. Supaya apa? Nak menghalang daripada kalimah itu, selagi mana dia wujud, makna dia disebutkan nama ada. Bila tak ada, hilang tu pun tak ada masalah. Okay. Kemudian kata pengarang, wa taraddudun fi kufrin, wa taraddudin nafi sani' ka nafi sani'in wa kataraddudin fi kufrin ayaf'aluhu aw la wa katakfiri muslim li dhanbihi bila ta'wilin li'annahu sammal islam kufran wa karridha bil kufri ka'an qala liman talaba talqinal islam isbir sa'ah fayakfuru fil hal fi kulli ma marra limunafatihi al islam. Dan murtad merasa ragu apakah dirinya berbuat kufur atau tidak, dan misalnya dengan tanpa takwil menganggap kafir kepada orang muslim lantaran dosanya, kerana bererti menamakan Islam dengan kufur, dan misalnya merelakan terjadi kekufuran sebagaimana mengatakan kepada orang yang meminta dituntut memeluk Islam. Orang nak masuk Islam, dia kata sabarlah anda sebetul. Maka seketika itu juga semua contoh yang tersebut di atas, orang menjadi kafir kerana memenggal keislamannya. Ni lagi pula dia kata perkara yang menyebabkan murtad ni taraddudin fil kufri, taraddud pada kufur. Aku kafir ke tak kafir? Wa ni'azubillah. Dia taraddud, aku buat benda kafir ke benda orang kafir, atau jaga tu. Kalau dia maksudkan kufur tu dengan makna kufur daripada agama Islam, dia taraddud. Dia taraddud dalam masalah iman ni tak boleh main. Kita kena yakin kita Islam. Kalau taraddud pada kufur, hak tu alhamdulillah. Hak tu dihukumkan jatuh serta-merta tu. Seperti taraddud pada kufur, ayaf'aluhu aw la, dia syok, aku buat benda hak kafir ke tak kafir ni? Bahaya tu. Nampak tak? Makna samalah, makna dia tu kata dia taraddud, aku ni kafir ke Islam. Wal iyazbillah, benda itu bahaya. Wa katakfiri muslimin, ini kalau ini maknanya dia taraddud dengan makna apa ni?
Bukan sekadar litasang. Kalau litasang was-was syaitan ni tak boleh layan. Tak. Kalau syaitan mari litah hak tu boleh dibuang. Hak ni memang dia tak raduk. Dia ragu-ragu betul. Hak ragu-ragu betul ni mana dia kena perkara ni dia kena taubat dan juga dia kena mengucap balik. Okay. Wa katakfiri muslimin li dhanbihi bila ta'wil. Dan seperti mengkafirkan orang Islam kerana dosanya tanpa ada takwil. Dikait dengan tanpa ada takwil itu untuk mengeluarkan golongan khawarij. Orang Islam dia kata kafir tanpa ada alasan apa-apa, takwil tak ada. Kalau ada takwil ni, contoh dia kata aku kata dia kafir, tu makna kufur nikmat. Dia kafir nikmat Tuhan. Itu takwil lah tu. Tetapi perkataan tu tak boleh dimain-mainkan di mulut. Tak, mari dia kafir mana? Islam lah, saing kita. Dia kafir nikmat. Tak boleh itu. Sebab kalimah kafir ni bila itlaq, dia faham kepada kufur daripada agama Islam. Kufur agama ni bukan kufur nikmat dah. Tetapi kenapa tidak dihukumkan orang yang sebut tu murtad lagi? Sebab ada andaian dia maksudkan kufur nikmat. Sebab itu dia kata seperti dia mengkafirkan orang Islam kerana buat dosa. Buat dosa. Lidzambihi, kerana dosanya, bila takwil tanpa ada takwil. Kalau ada takwil maknanya ada syubhah dalil atau ada dalil yang menyatakan kufur, contohnya orang tinggal semayang. Yang ni ada pandangan mengatakan kufur. Jadi mengatakan orang tinggal semayang tu kafir, itu tak jatuh kufur lagi. Orang hak kata tu, orang hak tinggal semayang tu, ialah di sisi pandangan jumhurnya dia tidak kufur lagi dengan tinggal semayang tu, kerana tinggal semayang tu dosa besar. Dia tak sampai pada tahap kufur. Dosa besar yang besar lah, tapi tidak sampai kepada keluar pada Islam. Orang hak kata kepada orang tu, dia buat dosa, kata mu kafir. Kalau maknanya kafir, dia kata kafir sungguh, ni bahaya. Dan perbuatan tu tidak kafir, dan perbuatan tu tidak ada takwil, maka orang itu kembali kepadanya kekufuran tersebut. Kenapa? Kerana dia telah menuduh atau menganggap perbuatan Islam kafir. Orang tu orang Islam, tiba-tiba dia kata kafir. Tidakkah dia mengatakan Islam tu kufur? Itu dia punya hujah lah. Ala kulli hal, dalam masalah ni berdasarkan hadis Nabi SAW, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seorang tu berkata kepada saudaranya, hei kafir, dia panggil saudara dia, hei kafir, sungguhnya telah kenalah kekufuran itu pada salah seorang mereka. Daripada ini yang ulama' yang kata kita tak boleh senang-senang sebut ataupun tuduh orang kafir. Kerana apa? Kerana akan kembali kekufuran kepada orang itu. Kalau orang tu tak kafir, maka orang yang kata tu jadi kafir. Cuma kena faham molek sini. Ulama' membahaskan masalah ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dia sebut, apa sebenarnya maksud faqad ba'a biha ahaduhuma, sungguhnya telah kembalilah kekufuran itu pada salah seorang. Kata kau kafir jadi kafir terus ke? Di sini ada takwil dia. Maksud kembali kepada orang yang kata kafir tu, dia kalau betul orang tu kafir, selesailah. Seorang ni A, dia kata kepada B, ya kafir, hei orang kafir, dan B tu memang kufur contohnya, betul lah, tak ada masalah lah. Tak boleh nak marah pula. Marah orang. Dia kata marah orang, marah orang kata kafir, dia kafir dah. Apa itu orang kata saya kafir? Apa dia? Jom. Tak ada. Jom ni nama je ada benda. Jom. Kita pun sebut kita Jom. Mana Jom? Lama tak jumpa Jom. Namanya Johan. Johan bunyi Melayu. Jom bunyi kelas sikit. Nama Johan bunyi John. Nama Samsul panggil Sam. Ada. Jadi apa nama ni, kalau sebut John tak ada benda.
Tak ada jadi kufur apa. Ni dia sebut betul ia kafir. Maka dalam hadis tu Nabi kata faqad ba'a biha ahaduhuma, kena kembali kekufuran pada salah seorang. Maknanya kalau betul yang dikatakan kafir itu kafir betul, selesailah. Kalau tidak akan kembali kufur. Yang ni ulama bahas ni, apa makna kembali kufur? Kembali dosa mengata kufur tu. Raja'a ithmu takfirihi, kembali dosa mengata kufur. Ini juga disebut oleh almarhum Muhammad Sa'id Ramadan Buti rahimahullah taala dalam Kubra Yakiniyat dia. Sebab ramai orang faham bila kata kafir lalu. Mu kena pergi mula jabat agama mengucap balik tak. Kembali dosa kekufuran tu. Dosa dia kata kafir tu kembali pada diri dia. Sebab kalau orang tu tak kufur, mana dia telah menuduh orang Islam dengan kufur, maka dosa itu dosa kembali kepada dia. Nampak? Isu ini sekarang ni dia i'tikad perbuatan orang itu perbuatan yang Islam tu kufur. Itu memanglah jika tidak ada takwil. Okey. Li'annahu sammal Islam kufran, kerana dia telah menamakan keislaman orang tu dengan kufur. Jadi elah dia jadi kufur tu sebab tu. Wa karridha bil kufri, seperti redha dengan kekufuran. Dia Islam tapi dia redha kufur. Ni bahaya juga ni. Redha kufur. Redha kufur ni kufur. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran ni kufur. Redha tu makna mana? Dia suka. Dia makna gembira dengan kekufuran orang. Bukan makna dia kena maksudnya dia kena bala, bukan. Dia kena perang, bukan. Makna redha ni hati dia menerima orang kufur. Bagus, molek lah. Ni sebab itu bahaya. Terutamanya kalau berlaku di Israel dengan Palestin. Sokong Israel ni berat juga ni. Orang sokong orang Islam, sokong Israel berat juga ni. Walaupun itu kira syubhah lah berlaku, tapi maknanya benda yang jelas-jelas. Bahkan orang bukan Islam pun tahu salahnya Israel dalam masalah yang berlaku tu. Tiba-tiba orang Islam juga, orang Melayu duk sokong Israel. Okay. Jadi antara yang menyebabkan kufur, dia redha dengan kufur. Redha dengan kufur. Patutnya macam mana sepatutnya? Sepatutnya kita kena benci apa yang Tuhan benci. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Tuhan sebut dalam Quran, Allah tidak redha bagi hamba-Nya kekufuran. Tiba-tiba kita kata moleklah kufur. Kita pula kata molek pada benda yang Tuhan tak redha, benda Tuhan benci. Ka'an qala, seumpama dia kata, liman talaba minhu talqinal Islam. Ni contoh redha dengan kufur ni. Orang mari minta daripadanya untuk talqin Islam. Talqin Islam ni untuk mengucap lah. Saya nak masuk Islam, ajar saya, talqinkan saya syahadah. Dia kata apa? Isbir sa'ah, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Isbir sa'ah, tunggu sekejap. Ataupun esok-esok esok-esok. Ataupun gijabat gijabat. Saya tak ada rasa. Ni tak boleh ni. Orang nak minta masuk Islam, walaupun kita bukan pegawai agama yang boleh mendaftarkan Islam seorang tu, tapi kena ajar dia. Ajar ni tak perlu ada orang, tak perlu kena ada kuasa sebagai pegawai, tak payah. Jadi orang minta talqin dengan Islam, dia kata apa? Isbir sa'ah, tunggu sekejap. Ni bukan tunggu esok ni, atau saya tak boleh buat ni, saya tak boleh ajar. Tunggu sekejap dia. Fayakfuru fil hal, kufur situ serta-merta. Kufur serta-merta. Padahal peluang Allah Ta'ala bagi tu, dia boleh menyebabkan sebab kepada orang masuk Islam. Tiba-tiba dia pula menangguhkan. Maknanya dia redha orang tu berada dalam kekufuran walaupun sekejap. Bila kata saya nak masuk Islam, kata tunggu sekejap, makna apa? Waktu dia tak diislamkan lagi, seakan dia redha orang tu berada dalam keadaan kufur. Itu contoh ar-ridha bil kufri. Fayakfuru fil hali, maka kufur serta-merta. Fil hali makna serta-merta. Fi kulli ma marra, pada setiap apa yang telah lalu, limunafatihil Islam, kerana menafikannya akan Islam.
Perbuatan dia tu menafikan Islam. Okey, habis. Wa kadza yakfuru man ankara i'jazal Qur'an aw harfan minhu aw suhbata Abi Bakrin aw qazfa Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga kafir orang yang mengingkari kemukjizatan Al-Quran atau salah satu hurufnya, atau kesahabatan Abu Bakar, atau dakwaan perzinaan atas diri Aisyah, jadi menganggap bahawa Aisyah benar-benar berbuat zina. Ni lagi perkara ni, apa lagi perkara yang wajib kita kena tahu ni, supaya kita tidak berada dalam kalangan orang yang mempersendakan agama Tuhan, iaitu menjadi kufur. Wa kadza yakfuru man ankara i'jazal Quran, orang yang mengingkari mukjizat Quran. Dia kata Quran ni dongengang je. Tu kata orang kafir tu. Musyrikin Mekah kata gitu. Quran ni buku sejarah. Buku sejarah ni maknanya tulisan buatan manusia, bukan daripada Allah Ta'ala. Quran tu kan mukjizat. Dia menafikan Quran tu sebagai mukjizat, menafikan dia kalamullah. Au harfan minhu, atau satu huruf, tak perlu satu ayat atau satu surah, satu huruf daripada Quran. Dia kata kul huwallahu ahad. Kul ni bukan ayat Quran. Mana-mana ayat yang disepakati lah, ayat-ayat Quran yang disepakati. Makna hak Quran hak ada ni, hak mutawatirah ni, mana-mana lafaz yang tidak ada khilaf di kalangan qiraat dan seumpamanya, dia nafi, maka dia telah menafikan sebahagian daripada Al-Quran yang menjadi kalamullah. Au suhbata Abi Bakrin, ataupun menafikan kesahabatan Abi Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi. Jadi kesahabatan Sayyidina Abu Bakar ni, as-suhbah ni, ini dalam Quran sebut idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Tuhan sebut idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata Nabi kepada sahibihi, teman dia. Maka darjat suhbah Sayyidina Abu Bakar ini jelas-jelas disebut dalam Quran. Tiba-tiba orang ni menafikan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, makna dia menafikan perkara yang jelas ada dalam Quran. Au qadfa Aisyah, ataupun dia menuduh zina Aisyah. Qazah ni adalah tuduh zina, tuduhan zina. Dia kata Sayyidina Aisyah ni terlibat dengan perzinaan dengan Safwan bin Mu'attal. Nampak tak? Jadi itu semua dalam peristiwa itulah, peristiwa apa nama ni, hadisul ifki, setelah daripada peperangan Muraisi', ataupun dinamakan juga Zatul Riqa', berlaku di mana Sayyidatina Aisyah, dia Nabi bila nak bawa isteri, Nabi akan gilir. Si Nabi ni nak bawa pergi jalan musafir ke perang ke apa, Nabi akan gilir lah, gilir seorang-seorang. Jadi kenalah giliran Aisyah. Maka Aisyah pun pergilah dalam perjalanan balik. Maka Aisyah ingin qada hajat, jadi tunggu sahabat-sahabat yang bawa dia punya segeduk ni, dia panggil apa, macam panggil tandu apa, ni macam tempat duduk orang puang ni lah, pikul tu, haudash, Tok Guru sebut segeduk. Jadi hak pikul tu, hak ada kotak yang dipikul atas apa ni, pemikul tu. Jadi Aisyah pergi untuk qada hajat dia. Maka lama orang pun, sebab Aisyah masa tu isteri-isteri Nabi, namanya Aisyah ni, dia badan rengang. Bukan macam ini kita. No. Rengang badan. Jadi orang ingat ada dah kot, sebab dah tahu. Lama bila nak berakat Aisyah balik dah kot. Sebab akad tu dengan naik dan tak naik tu sama. Jadi badan dia tak berat. Jadi bila begitu, orang ingat ke Aisyah masuk dah kot. Pergilah jalan Melaka. Tiba-tiba Aisyah sapa, tengok tak ada orang. Tunggulah dia tunggu sapa. Dan Nabi tugaskan, ada petugas-petugas yang mana ditugaskan untuk duduk belakang sekali, belakang tentera ni, untuk tengok mana-mana ada tercicir atau apa-apa. Dengan Safwan bin Mu'attal,
Tiba-tiba nampak Aisyah. Dan dia kenal Aisyah sebelum tu ayat hijab, dia kenal ni isteri Nabi ni. Dia pun istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kuatkan suara. Supaya apa? Supaya nak sedar Aisyah. Aisyah pula bijak. Dia tak pergi cari orang. Payah kadang-kadang perempuan ni kalau dia dah mikir pergi cari orang. Kita pergi cari dia, pergi cari kita pula. Susah gitu. Tapi Aisyah ni memang bijak. Ia berhenti situ. Tempat orang itu berhenti situ. Sebab tahu dah bila orang hilang, ia akan kembali balik. Tapi kalau pergi cari orang, orang dah jumpa kawan ni kau ni, kawan ni kau ni. Jadi tunggu situ. Sofwan ni jalan, nampak macam Aisyah. Dia pun kuatkan suara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia pun bawa unta dia buat pergi dekat. Tak cakap pun selain daripada tu. Aisyah naik. Sampailah berita tu apabila rombongan sampai ke tempat berhenti, kemudian datang Safwan bawa Aisyah. Orang munafik buat cerita. Buat cerita bahawa Aisyah ni telah berlaku curang kepada Nabi SAW. Itu ceritanya. Bahkan kalau tengoknya, cerita berkaitan dengan hadis ni sangat panjang. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan peristiwa ini bukti bahawa Rasulullah ni benar utusan Allah. Al-Quran itu benar daripada Allah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah tanya ramai dah. Memang orang kata bukan Aisyah. Aisyah pun tak ada apa-apa kaitan. Aisyah ni orang yang suci, baik. Safwan pun orang baik. Tapi macam mana? Nabi tak boleh nak buat apa-apa hukum sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang menyucikan Sayyidina Aisyah daripada dakwaan tu. Lama Nabi tu. Nabi susah hati bila dengar orang tuduh sesuatu yang buruk pada keluarga. Susah hati dia. Sehingga dia tanya pendapat sebahagian sahabat-sahabat. Macam mana Aisyah ni? Semua kata baik. Kata baik belaka. Nampak? Maka orang yang menuduh, dan ni Syiah juga ni, sebahagian Syiah yang ghulu, yang melampau, dia tuduh Aisyah ni perempuan yang tak baik. Perempuan yang tak baik. Maka kalau jelas-jelas perbuatan itu menunjukkan atau menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Sebab apa? Kerana penyucian dan juga pelepasan Aisyah daripada tuduhan itu datang daripada Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala sendiri. Bila dia kata Aisyah melakukan perkara itu, seakan-akan dia menafikan Al-Quran. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa yakfuru fi wajhin wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi ada saya minta dengan pegawai masjid lah. Tu ada sahabat daripada Sabah Relief. Dia datang tujuan untuk memohon sumbangan bagi misi Cakna Sabah. Tujuannya untuk dana dakwah kebajikan dan pendidikan di Sabah. Dan yang saya pergi baru ni pun bertemu dan lihatlah bagaimana duit sumbangan itu digunakan untuk dakwah dan juga pendidikan. Dia ada sekolah. Sekolah yang mana dibiayai oleh hasil-hasil dana sebeginilah. Jadi ada tabung tu boleh siapa-siapa yang berkelapangan itu boleh sama-sama nyumbang. Sampai hari Jumaat lah. Hari Jumaat tu sebab dia nak balik dah. Itu pun serah pada insya-Allah taala. Sekadar tu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.